والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kadang pada malam ini kita sekali lagi diizinkan oleh Allah untuk bersama dalam satu majlis tazkirah ataupun kuliah maghrib. Insya-Allah pada malam ini kita sebenarnya nak masuk pada hadis yang ke-18. Cuma kita nak sebut beberapa pengajaran ataupun kesimpulan daripada hadis yang ke-17, iaitu al-ihsan fi kulli syai'in wa li kulli syai'in, iaitu hadis yang menyebutkan tentang berlaku ihsan pada semua perkara dan untuk semua perkara, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai' fa idza qatum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibhah wal yuhidd ahadukum shafratah wal yurih dhabhatah. Itu hadis yang telah pun kita bincang dan kita telah pun terjemah. Cuma pada malam ini, sebelum masuk hadis yang ke-18, saya ingin sebut beberapa pengajaran yang telah dikumpul oleh para ulama berkenaan dengan hadis ini. Terlebih dahulu saya terjemah sekali lagi hadis ini. Hadis ini riwayat daripada Abi Ya'la, iaitu Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan perbuatan ihsan supaya berlaku ihsan pada setiap perkara, semua benda. Di mana Nabi menyebutkan contoh yang lebih kecil, iaitu apabila kamu berperang ataupun membunuh dalam apa bentuk sekalipun, fa ahsinul qitlah, maka berlaku ihsanlah dalam pembunuhan atau peperangan itu. Dan apabila kamu menyembelih binatang, maka berlaku ihsanlah dalam penyembelihan. Hendaklah ditajamkan pisau, hendaklah seseorang kamu menajamkan pisau ataupun alat yang digunakan untuk menyembelih binatang, dan berilah sedikit kerehatan kepada binatang sembelihan itu. Hadis riwayat Muslim. Sebagai akhir bicara hadis ni, saya nak sebut beberapa perkara yang telah disebut oleh para ulama sebagai kesimpulan hadis ini. Yang pertama, berdasarkan hadis ini, para imam, khususnya dari fuqaha, telah membuat suatu pengajaran ataupun istimbat, kesimpulan, iaitu disunatkan menyembunyikan. Mana sunat kita semasa nak sembelih binatang tu, kalau boleh kita menyembunyikan pisau ataupun alat yang digunakan untuk sembelih itu daripada binatang yang kita nak sembelih. Itu sunat. Beberapa mazhab yang sebut begitu. Jangan duduk tunjuk depan dia tu. Tak. Itu sunat. Yang kedua, tidak boleh, bukan dengan erti haram, tetapi dari sudut akhlak, dari sudut moralnya, tidak dianggap baik menyembelih binatang di hadapan binatang yang lain. Di mana kita sembelih binatang dengan disaksikan oleh binatang-binatang yang lain, itu tidak baik, tidak berakhlak. Walaupun sembelihan itu sah, tidaklah kata berdosa, tetapi dari segi adab tidak disukai oleh ulama, bahkan dianggap itu benda yang makruh. Selain daripada itu, kesimpulan juga dibuat bahawa ini dalam konteks nak berlaku ihsan. Ini dalam konteks ihsan. Mana dianggap baik, sebelum kita sembelih itu kita beri dulu makanan kepada dia, ataupun minuman kepada binatang. Kita beri dia minum air, ataupun dia nak makan tu, ataupun minum, kita bagi dia. Seterusnya, membaringkan binatang yang hendak disembelih itu fi mahalli sahlin, di tempat yang mudah untuk disembelih, tempat yang menyenangkan dia lah. Jangan letak di atas batu-batu pejar yang tajam-tajam itu, tidak, menyakitkan dia.
Perkara itu kena jaga. Sebab apa? Kita nak ambil makna ihsan. Kerana ihsan dalam konteks yang kita bincang sebelum ni bukan sekadar buat baik, tapi lebih lagi daripada keperluan biasa. Itu makna ihsan. Misalnya ada disebut dalam kitab bagaimana ihsan kepada ibu bapa yang kaya. Kadang-kadang ayah pada kita. Bagaimana kita nak tatbikkan ihsan kepada ibu bapa yang kaya? Kadang-kadang kita punya piti dia. Tapi kita nak berlaku ihsan. Misalnya kita klik jari-jari sekali, kita beli buah pada dia misalnya. Padahal buah dia boleh beli lebih daripada kita. Ataupun bagi duit pada dia. Ikutlah apa saja benda tu dia tak perlu pun. Tapi bila bui, ibu bapa ni akan terasa suatu penghargaan daripada anak dia. Itu ihsan. Tapi kalau ibu bapa tak cukup, kita win-win, itu bukan ihsan, itu tanggungjawab. Tidak sampai pakai ihsan lagi, ibu bapa nak makan tak boleh, kita pahala duit dia. Salurkan duit dia setiap bulan, itu tidak ihsan. Itu termasuk dalam buat baik pada ibu bapa. Tanggungjawab, terasa tanggungjawab. Ni ibu bapa sudah perlu dah, cuma kita bagi lebih sikit. Sebagai penghargaan. Ibu bapa akan terasa. Begitu adalah binatang, para binatang tidak ada perasaan seperti kita. Tetapi mengikut ulama, sekurang-kurangnya binatang ni dia ada perasaan nak marah, sakit, rasa terseksa tetap ada pada binatang. Walaupun tidak ada naluri yang halus seperti manusia, tapi perasaan nak marah bila orang buat kasar pada dia ada binatang. Satu setakat tu dia ada. Jadi kita raih setakat perasaan yang ada kepada binatang. Jadi perkara itu kita boleh pahala. Itu dianggap sebagai ihsan kepada binatang. Selain daripada itu disebutkan juga bahawa wasur'atu imrari sikin 'alaiha. Semasa kita menyembelih binatang itu disunatkan juga biar agak cepat sikit sembelih lagi supaya cepat mati. Jangan duduk main slow duduk sembelih tu dak. Kena cepat sikit. Mana segera melalukan pisau itu. Buat lalu pisau tu kuat cepat sikitlah. Jangan duduk main-main semasa menyembelih leher dia. Selain daripada itu, kita biarkan sekejap. Bila selesai kita sembelih, kita biarkan sekejap sampai dia sejuklah. Sampai dia betul-betul mati. Dia sejuk sebentar. Sebelum kita nak lapah kulit dia tu. Mana jangan bila sembelih tu cakap nak itulah. Kadang-kadang kaki tu tengah gok lagi misalnya tak. Kita pun terus ekak selalu. Nak lapah. Nak siap dia punya kulit dia tu. Itu tak boleh. Itu dianggap tidak molek gitu. Hadis ini juga menunjukkan bahawa berlaku ihsan kepada makhluk sama ada dari sudut amalan, anggota lahir, dari sudut kata-kata, itu dianggap sebagai suatu kefardan. Sebab dalam hadis ini disebut kataballah, kataba dengan erti faradah, dengan erti furidah, maknanya fardu, wajib. Mana kalau kita tidak berlaku ihsan, maknanya boleh jadi dosa lah. Tengok keadaan. Namun ulama kata ihsan yang kita nak buat itu dia mesti berhikmat. Mana kita melihat kepada situasi. Contoh macam mana? Dunia sekarang, dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, banyak kita tak boleh nak harap dengan manusia ni. Kalau kita nak buat baik pun jadi setengah orang tu tertahan nak buat baik. Sebab dia kena acak kali dia. Jadi mikir. Jadi situlah sebab tu ulama pun pengingat. Jangan kita jadi betul sodet nak beramal dengan hadis ni. Kita kena tengok keadaan. Mana kita nak buat baik pada orang, kita kena tengok. Sepada lelaki tetamu dulu saya sebut, kena bijaksana. Nak amal tu. Kita tidak tahu tak apa niat tetamu tu. Takut dia nak rompok kita pun tak tahu. Ataupun macam mana. Bahkan sekarang ni kalau orang tidak kenal, kita ketepikan dulu. Kalau orang yang tidak kenal lah. Kecuali orang tak kenal tu, dia mari dengan orang kita kenal, tu mungkin kita boleh fikirlah. Tapi kalau tak mata hidung kita kata, nak jemput tidur atau rumah kita dalam keadaan sekarang, kita rasa itu tidak praktikal. Kalau nak diamalkan. Sebab banyak dah berlaku. Benda-benda yang tidak diingini. Banyak dah berlaku. Jadi kena waspada, kena beringatlah. Sebab kalau kita tengok dari segi praktikal sahabat pun, praktik sahabat, tatbik sahabat pun, hadis ni dia beramal, dia tengok suasana juga. Dia tengok keadaan. Kalau hadis melibatkan masyarakat, hadis melibatkan hubungan kita dengan manusia, banyak perkara yang perlu kita perhati nak amal. Kalau silap air bulan tak kena raya, dia jadi nampak huduh agama tu. Kalau silap silap pendekatan kita, dia jadi nampak tak comel. Misalnya sebagai contoh, kita kata sebagai contoh, ini ada sebut juga dalam kitab baru lagi. Misalnya suruh orang semaya misalnya. Suruh orang semaya. Sebagai contoh. Memang kita tahu semaya di awal waktu ni memang molek.
Tetapi penekanannya setara mana? Kena tengok dalam hadis. Kena tengok amal sahabat lagu mana. Ni siapa orang jadi serabut dengan kita. Padahal dia tahu dah kau itu bukan jenis tinggal semaya. Tak misalnya. Kadang-kadang jadi serabut. Dengar tingkah laku dia tu. Tak kena juga lagu tu. Kena tengoklah. Sebab kita tengok pula awal waktu ni setengah ulama kata tak ada kelebihan pun. Cuma kelebihan tu dalam keadaan biasa. Dalam keadaan tidak ada sibuk ke apa. Tak boleh juga semaya awal waktu baru kita boleh kata tak molek tu. Tapi dalam keadaan misalnya kesibukan dan sebagainya. Sebab waktu dia tu waktu luar. Misalnya waktu zuhur ke asar. Waktu tu. Sebab tu setengah ulama dia tak terima tu. Dia kata serupa ya. Sama-sama kuat. Kita semaya pukul 4 atau semaya pukul 1:30. Serupa ya. Ramai juga ulama. Tapi kok mana pun tidak dinafikan semaya di awal waktu ni baik. Dalam ketika mana. Suasana mana. Kena tengoklah pula. Hak nak-naknya tujuannya ulama tak sini tinggal ya. Tebal duk tangguh pukul 4 sama takutnya pukul 4 tu ada kerja. Boleh jadi tinggal. Itu dari sudut tu. Maknanya kita kena berhikmat lah dalam nak melaksanakan agama. Kita tidak jadi orang serabut kadang-kadang dengan orang agama ni. Lagi maya-maya kahwin ni tu kena dia misalnya. Lagi maya nantilah dulu. Orang baru bang ni. Misalnya banyak tahu kita kena tengok nak hadis. Kita tidak dia akan jadi nampak pelik lah. Jadi nampak pelik. Jangan kita duk baca maknanya pernyataan kata sekepi batal lepas tu tinggal lagi maya. Dah biasa disebut gitu ke tak? Kena tengok keadaan lagu mana. Kena tengok. Praktiknya macam mana. Tak ada orang nafikan semaya awal waktu ni molek. Memang molek. Waktu memang molek. Tetapi bila kita nak amal, kita bukan tengok kita saja. Kalau kita dalam konteks kita nak ajak orang misalnya, kadang-kadang teruklah kita tengok. Wuti-wuti maya. Jadi orang sekali pun pada dah. Siapa 2-3 minit selepas tu ayah tu dah. Rimah juga orang di tepi dia ni. Jadi benda-benda gitu kita kena hikmah lah, kena cerdik lah. Sebab tu dia sebut sini. Walakinna ihsana kulli syai' bihasabi. Tetapi kita nak berlaku ihsan dan semua perkara kena tengok kadar dia, tengok keadaan, tengok fenomena, tengok suasana. Mesti kita bijak di situ. Mengatur langkah kita supaya ihsan yang kita nak buat tu benar-benar jadi ihsan dan difaham sebagai ihsan. Tidak difaham sebagai nak mengampu dan sebagainya. Maknanya kena jagalah. Sila akhir bulan kita nak berihsan tapi tak kena raya orang. Ni ada nak bodek ni. Maknanya kena cerdik juga lah. Dalam keadaan tu. Kalau tidak, benda yang baik kita nak buat apa orang akan nampak buruk. Tak kena raya lah. Walaupun kalau kita buat habis apa orang nak sangka buruk juga, itu bab lain. Tapi kita kena ada daya berfikir untuk ke arah itu. Atau kena ada. Kalau berkaitan dengan sembelihan tadi, disebutkan juga bahawa termasuk dalam ihsan tinggal tadi. Mana pisau yang kita nak guna tu kalau dalam teks hadis ini menyebutkan kena tajam pisau. Maksud tajam pisau tu nak supaya mudah mati, mudah sembelih. Sebab tu ulama kata bukan tajam pisau sajalah, mana pisau itu berada dalam keadaan baik. Kalau tajam ulu nak cabut bahaya. Misalnya, tajam tapi jenis ulu gonjel nak cabut. Lu tengah meles tak ada siap tu cabut ulu. Cuba fikir lagu mana jadi. Ada berlaku dah bari lembu tu. Tak siap tu rumah pula pitah tak ada. Lepas tu dia telefon lagu mana ustaz ni lembu ni lari. Lepas tu dia tu rebah tu hak selak dah dia kata. Kata meles jelah. Gua itu dah nak orang. Pasti tengok kedudukan darah dia. Tengoklah kedudukan dia lepas tu macam banyak perkara kena tengok. Kenapa? Kan tak adil. Mana pisah tu ni tak cek molek. Tak ada siap tu cabut ulu. Cabut ulu semula. Terkejut ni jadi terlepas tali warna lari. Beberapa jam pula lepas tu baru dia. Tak mati selalu. Seksa binatang. Tu kena jaga tu. Maknanya ikhtiar lah, usaha lah. Pastikan molek tu. Jangan tumpul. Kalau tumpul tu masalah menyakiti binatang tu. Tak boleh juga mana sembelih binatang, ibu binatang, kita kata tina lah, yang maknanya duk menyusu ke misalnya, ada anak duk menyusu tak boleh juga tu. Setengah ulama kata haram tu. Menyakiti anak dia tu, tak boleh. Hadis ini menggalakkan supaya kita berlembut dengan hayawan. Kerana dari sudut kenapa Islam menggalakkan begitu, suruh menganjurkan supaya kita berlaku rifq kepada hayawan, berlembut, kerana min haitsu annahu kainun dzu syu'ur. Kerana binatang sebenarnya dia ada juga perasaan. Dia rasa rehat, dia rasa tenang dalam keadaan tidak menyakitkan, dia ada tu. Dia rasa sakit. Siapa dia gelepar cel tu, dia gelepar sakit, dia berasa sakit tu.
Jadi maknanya ada juga syuur, perasaan tu. Walaupun tidak sebut sebagai sanubari halus, tapi dia ada perasaan. Untuk sekadar rasa sakit, rasa tenang, rasa sedap duduk, sekadar itu, dia ada. Kena ra'i tu. Kena jaga. Sampai begitu Islam menjaga keselamatan makhluk ni. Hadis ini juga menggalakkan umat Islam supaya itqanul amal wa tahsinih, supaya melakukan amal dengan istiqamah, dengan tekun, dan menjaga kualiti setiap amalan yang kita buat. Itu Islam galak. Tak kira lah dalam apa sektor, apa bidang yang kita buat, asalkan kita buat kerja, kita jaga dia, buat dengan istiqamah dan ihsan, yakni fikirkan kepada kualiti, maka setiap detik perbuatan kerja profesion yang kita lakukan itu kita akan dapat pahala. Misalnya ada dalam hadis disebut, innallaha yuhibbu idza amila amalan, idza amila ahadukum amalan an yutqina. Itu hadis yang ringkas. Mana Allah suka pada seseorang kamu bila dia buat sesuatu, dia fikir kepada dia buat kerja ni biar berterusan dan ada makna ihsan. Sebab Yusuf Qardawi terjemah situ, itqan situ dia serentak ada dua makna. Iaitu buat dengan tekun, yang istiqamah, dan fikir dari segi kualiti kerja tu. Itu kalau mengikut Yusuf Qardawi dia kata dia lebih nampak makna begitu hadis itu. Maknanya kita perlu jagalah. Hadis ini juga dalam melalui hadis ini Nabi nak menanam, nak meneguhkan ikatan kemasyarakatan melalui sikap yang adil yang mesti ditunjuki oleh setiap penganut Islam. Mesti adil dan melakukan sesuatu kerja yang berkaitan dengan masyarakat dengan ihsan, supaya berlaku kebaikan, jadi orang suka, jadi makmur. Itulah contoh masyarakat bertamadun. Dia fikir untuk tidak dia saja, dia fikir juga untuk orang lain. Ada mana ithar, yakni ada mana yusiruna ala anfusihim tu, ada mana mementingkan juga orang lain, dan menjaga dari segi moral dan akhlak tu dia kena jaga. Selain daripada itu, dalam ini juga disebutkan bahawa Islam tidak memadai. Bagi Islamnya, antara tanggungjawab manusia bukan sekadar kerja. Dalam agama Islam, contohnya Dr. Yusuf Qardawi buat satu buku khusus, mana bahas tentang budaya kerja dalam agama Islam ni lagu mana, dalam konteks macam mana. Mana dia kait ke, tak lagi kait ke mana pun dia mesti kerja ni wajib hukum dia, dan dia berkait dengan agama. Tak lagi bila kata kerja, dia berkait banyak perkara. Justru Islam tidak hanya mementingkan buat kerja, tetapi yang juga dituntut adalah itqan dalam buat kerja. Buat dengan istiqamah dan buat dengan baik, biar bermutu amal kerja itu. Bahkan dibahas oleh ulama bahawa kerja yang kita buat tu kalau ada beberapa perkara baru boleh pahala. Ada juga disebut begitu, iaitu tekun dan fikir buat tu dengan baik atas rasa kesedaran agama. Apa saja kerja kita buat, kalau ada beberapa perkara, dua perkara ni, dia boleh pahala. Apa saja. Maknanya untuk dapat pahala ni Allah buka seluas-luas medan kepada kita. Bukan semaya saja, bukan puasa saja, luas. Bahkan setiap kehidupan kita tu kalau kita kita faham bagaimana kehendak, faham disiplin kerja, apa saja, maka kita akan dapat pahala. Itulah beberapa kesimpulan yang telah disebutkan oleh ulama berkait hadis yang ke-17, iaitu ihsan dalam setiap perkara.